Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Nampak tak data pelajar ni? Nampak. Okey. Salin dulu masuk dalam Excel masing-masing. Ni buat baru doktor. Ya, buat baru. Buat baru. Dah belum? Semua? Dah. Okey. Baik. Kalau di sekolah dulu semasa belajar peringkat SPM lah. Bila ada data yang macam ni, apa yang kita boleh cari? Kekerapan. Okey, kita buat jadual kekerapan, betul. Lagi? Min rata. Okey, mencari min ataupun rata. Lagi? Julat ke doktor? Okey, julat. Boleh. Lagi? Kelas, saiz kelas. Yang tu kalau kita nak buat yang ni dipanggil data Tak terkumpul. tak terkumpul. Ya, betul. Jadi kalau kita nak buat jadual data terkumpul, baru kita buat kelas kan. Okey. Lagi apa yang kita boleh dapat ke? Tadi ada pakai sebut dah min. Kawan-kawan dia tu Median. median. Lagi? Satu lagi? Mod. Mod. Okey. Baik, bila kita sebut min, mod, median, yang itu duduk dalam sukatan kecenderungan memusat. Pernah dengar tak? Ataupun central tendency measure. Pernah dengar tak? Pernah. Okey, yang itu kalau sebut sahaja sukatan kecenderungan memusat ni, SKM ni, ingatlah dalam kepala kita min, mod, median. Okey. Ada yang ni lu. Katalah dalam soalan dia kata cari sukatan kecenderungan memusat. Jadi maknanya 3 benda ni lah dia nak. Ingat tak? Okey. Kalau secara manual lah, tanpa menggunakan komputer, macam mana nak cari min bagi data ni? Cari min macam mana? Ataupun rata? Atau average? Tambah jumlah semua bahagi. Bahagi? Bilangan. Jumlah semua bahagi dengan bilangan yang ada data tu. Kan? Okey. Baik. Sekarang bawah sikit. Cari jumlah dulu guna kalkulator. 2,408. Orang lain? Sama tak? Okey, sama. 2,408. Okey, masuk di situ. Bilangan semua data ni ada berapa? 30. 30. Okey, tekan kalkulator cari min. 80.26. Okey, 80.26. Berenam, ada lagi tak lebih-lebih tu? Ada puluhan, dua apa? 2666. Jadi kita kena ambil 27 lah. Kalau ambil 24 puluhan. Okey, salin dah semua yang ni. Baik, sekarang kita nak ni secara kalkulator. Secara manual lah, kita kata secara manual. Yang ni secara Excel. Okey, melalui Excel ni senang aja. Nak cari jumlah dia. Okay, so kita tak boleh pakai dah ni auto sum ni sebab dia duduk jauh dengan data kita. Ataupun dekat formula pun ada auto sum, tak boleh pakai juga sebab kita duduk jauh.
boleh, tapi nak kena salin dia punya sel apa dia payah. Okey, jadi kita nak letak jumlah dekat sini. Sini yang kita highlightkan. Aktifkan dekat sel yang sebelah tu. Ni secara manual, secara pengiraan biasalah. Ni yang manual ni biasa. Kalau kita kata manual, kita kata biasalah. Biasa. Okey. Cara biasa kita buat sebelum ni. Okey. Ni cara Excel lagi cepat lah. Sebab dia tolong buat kat kita. Dia tolong cari jumlah kat kita. Dalam kalkulator je. Okey. Pernah buat tak? Cari jumlah semua ni? Tak pernah. Okey, bagus lah. Tak pernah nak dapat ilmu baru. Okey, letak kita punya aktifkan sel di sebelah yang jumlah tadi. Okay. Pergi pada formula. Okey, pergi pada formula. Nampak ada insert function ujung kiri. Nampak? Klik yang tu. Dia naik lah. Yang ni insert function punya window ni, jangan lindung data ni sebab nak guna. Letak je lah jauh sikit. Okey, cari dalam ni. Kalau ada most recently use yang dah biasa pakai, ambil summation, jumlah. Kalau tak ada lagi dekat select kategori tu, boleh ambil all atau statistical. Kalau jumpa dah sum, jumpa lagi. Dah jumpa belum sum? Dah jumpa. Okey. Klik sum ni okey je. Jumpa lagi? Dah. Okey. Naik dah function argument ni, naik tak belum? Naik. Okey. Apa yang ada dalam number 1 tu delete dulu. Padam. Okey, padam dulu biar kosong. Di sini number 1 ni kita nak masukkan data kita ni, just highlight saja, tapi pastikan dia duduk berkelip-kelip dalam kotak number 1 tu. Highlight number kita. Dia masuk lah. Tu jawapannya dah ada. Nampak? Nampak tak ni? Jawapan dia ada tu. 2408 kan? Dia betul lah. Okey je. Dia masuk lah sini. Lepas tu kita besarkan ke, tenduk tengah-tengah ke, pulang lah. Okey. Nampak? Dia baca di sini, dia baca, tengok dia punya formula dalam kotak formula ni, fx tu kan, equal to sum BK. B4. B4 di sini. Okay. So dia baca sampai K6 sampai sini. Dia baca data tu. Jadi katalah saya ubah data ni ke, contohlah yang ni saya ubah 99. Enter. Nampak dia dah berubah lah kat situ. Tak payahlah tulis balik. Sini tak ubah sebab kita type. Nampak? Dia baca formula. Okey, boleh faham? Ini cara menggunakan Excel untuk mencari jumlah. Yang ni tak apalah, kita dah tahu dah. Tulis je 30. Sebab dia duduk sebelah sama je. Sini kecil sikit, tak apa, kita boleh bilang. Dia boleh pun bilang dalam ni, tak apalah. Kita gunakan formula ataupun ambil saja bilangan dia 30. Baik, macam mana nak cari min? Min kita tahu tadi nilai 2408 bahagi 30. Tadi kita guna kalkulator. Tak dapat? Dapat tak? Ada masalah ke? Dapat. Tak ada masalah. Okey. Baik, sekarang kita nak cari, tak ada masalah kita ya. Okey, sekarang kita nak cari min. Di sini kita nak ambil ni bahagi ni. Kan? Okey, kena letak sama dengan dulu, equal to dalam dekat keyboard. Dia formula dalam Excel ni kita kena letak equal to dulu. Yang ni pun cuba tengok tadi kan. Kalau tengok tadi dia letak sama dengan terus. Sama juga di sini kita nak letak, jadi kita kena letak sama dengan dulu. Lepas tu kita klik pada yang 2408 ni atas dia. Okey.
bahagi kita kena ambil dekat keyboard yang slash tu, per slash. Dalam Excel dia bahagi yang itu. Lepas tu klik pada yang 30 ni. Nampak tak? Dia baca sel yang biru ni bahagi sel yang merah. Lepas tu enter je. Dapatlah jawapan. Ni cara Excel buat kerja. Okey, jadi kalau kita nak buang titik perpuluhan, masih ada lagi lah. Okey, kat sini buang titik perpuluhan. Kalau dekat sini tambah titik perpuluhan. Okey, boleh dapat. Ini cara yang menggunakan Microsoft Excel. Okay, contoh tadi, katalah saya ubah di sini 99. Nampak? Dia ubah automatik. Ini tak ubah lah sebab kita yang type. Bila saya type, dia tak boleh ubah apa-apa lah. Sebab tu tadi saya beritahu dia baca formula. Dia baca dalam sel. Ikut formula. Okey, ada nak tanya apa-apa? Ada. Okey, satu lagi. Di sini juga kita boleh dapat terus menerus tanpa melalui jumlah. Dalam Excel juga boleh buat. Yang ni yang banyak kita gunalah nak cari min kalau tanpa menggunakan hasil tambah ni. Okay, sama juga letak dekat sini kita nak cari min. Ini cara cepat. Kat sini. Sama juga formula insert function juga. Kalau dah ada most recently used ni, cari average. Di sini dia bukan min. Min kalau dalam Excel ni dia merupakan minimum value. Nilai minimum. Kalau min, kalau jumpa dalam select function ni kan, dia ada min. Min di situ adalah minimum value. Tapi min yang kita nak adalah average, rata. Nampak tak average? Kalau tak ada, kena cari dalam all atau statistik. Kalau dah ada, okey saja. Sama juga, yang nombor 1 tu delete dulu. Tak mahu dia apa-apa dalam ni. Kosongkan. Baik. Sama juga, highlight data tadi. Okey. Dia bagi tahu dah. Nombor 2 tak payah. Nombor 1 saja. Nampak tak? Dapat terus. Yang senang tu. Terus menerus. Jadi kita nak yang ni lah biasanya. Terus saja. Sama juga. Dia baca average. Tadi dia baca sum. Lepas tu dia baca D10 bahagi D11. Yang saya ni lah. D10 bahagi D11. Tapi yang ini dia baca terus average. B4 hingga K6. Okey? Boleh? Boleh, Cikgu. Bagus. Okay, sekarang kita dah selesai mencari min ataupun average dengan menggunakan kaedah biasa dan juga menggunakan Microsoft Excel. Okey, seterusnya kita nak cari mode. Mode tu apa? Ingat tak? Bukan kekerapan tau. Mode tu bukan kekerapan. Nombor tu banyak. Nombor yang berulang banyak kali. Okey, yang paling tinggi berulang dia. Okey, kau tengok. 68 ni ada tak ulangan? Ada tak? 68 tu dia berulang tak? Kau ada sekali je, 2 kali, 3 kali yang berulang? Sekali je. Okey, 80? 80. Ada. Ada berapa kali? Ada 4 kali. Ada 4 kali. Okey. 75 ada berapa kali? 3 kali. Okey. Ada lagi yang berulang. 75, 91 ada ulang tak? Tak ada. Tak ada. 85? 85
Ada. Okey. Berapa? Ada 3. 3 kali. Okey, ada lagi tak yang ulang lebih daripada 4 kali? Sekejap. Tengok dulu. Yang ni ingat tak yang kita buat gundalan hari tu? Ya. Kita buat tally tu. Ni lah tujuannya. Nak cari kekerapan tu kan. Okey. Jadi ada lagi tak? Kalau dah kot. Saya tak ada. Ada dah kan? Okey. So, mood dia ramai sebelum ni lah. Masa sekolah pun kata mood dia 4. Salah lah. Yang tadi siapa sebut dia. Okey ke kata kekerapan? Kekerapan dia salah lah. Dia adalah data pada kekerapan tertinggi. Jadi jawapan dia kena 80 lah. Oh, sebab dia nombor paling banyak berulang. Ya. Oh, Yang okey. Bukan 4. Kalau 4 tu kekerapan tertinggi. Dia data pada kekerapan tertinggi. Mood. Okey. Itu cara manual, cara biasa. Kita tengok aja. Buat secara scan and leave pun boleh. Buat dalam bentuk gundalan pun boleh. Kan? Itu cara kita menyusun data kita tu dalam bentuk jadual kekerapan. Ingat kita buat itu. Okey, ini cara biasa. Baik, secara Excel pula lagi senang. Okay, buat cara letak tempat yang kita nak masukkan ni. Okay, data ni jangan lindung ya. Okay, sekarang kita pergi kepada formula juga, ambil fx function juga. Fx ni insert function. Okay. Okay, cari dalam ni mode. Kalau dah ada mode ambil yang single ya, sebab saya tadi tengah bisik satu je. Okey, kalau tak ada cari dekat all ataupun statistical. Pada select kategori. Mode dia ada 2, ada yang multiple, tak apalah kita ni sebab kita single je. Okey. Klik okey. Okey. Masih sama. Dia naik juga function argument punya window. Kalau dah ada benda dalam ni, delete dulu. Okey, kalau tak ada, kosongkan. Sama juga macam tadi. Highlight kita punya data. Tu, dia bagi jawapan. Number 2 tak payah. Okey je. Dapat tak? Dapat. Bagus. Itu cara Excel. Habislah. Baik. Yang ketiga. Terakhir bagi sukatan kecenderungan memusat ni. Central tendency measure. Okey. Median. Ingat median tu apa benda tu? Tu nombor dekat tengah-tengah. Dapat. Nombor tengah-tengah. Sebelum tu kena buat apa dulu? Kena susun nombor tu secara menaik. Ya. Okey, bagus. Pandai lah. Susun dulu data tu. Ascending order ke, descending order ke, terpulang lah. Dulu kita dah buat dah kan untuk stem and leaf tu. Dia makan masa sikit lah. Ingat tak batang dengan daun tu? Yang 6, 7, 8, 9 daun batang dia. Lepas tu sifar 1, 2, 3 sampai 9. Itu adalah daun. Tapi di sini saya nak tunjukkan macam mana Excel boleh bantu kita nak susun data tu. Okey. Baik, langkah pertama kita nak susun dia secara menegak. Ni secara melentang. Ni horizontal, kita nak vertical data ni. Pernah tak buat? Belum pernah. Belum pernah. Tapi Excel ni dia sangat membantu. Okay, yang ni saya dapat tanda. Okey. Langkah pertama kita highlight dulu baris pertama sahaja. Baris pertama ni saya nak susun dia ke bawah. Ni dia susun melentang kan? Horizontal. Saya nak susun vertical. Okey, bila dah highlight,
Highlight dulu, lepas tu copy. Copy kalau nak cepat, Ctrl C. Okey. Lepas tu letaklah cursor kita kat mana-mana yang kita nak letak dia tu. Contohnya saya letak kat sini. Okey, jangan paste. Lepas copy, kalau paste, Ctrl V, jadi semacam. Tak mah. Ini cancel dulu. Okey, so yang ni kita nak dia letak satu je. Baik. Pergi ke sorry, kita buat cancel dulu. Okey, Ctrl C. Nampak tak? Paste dia aktif dekat home. Okay, jangan paste yang ni. Ambil yang kecil arrow tu, klik yang arrow kecil tu. Pilih paste special. Ada jumpa? Ada? Okey, klik kat paste special. Bila klik kat paste special, dia naik paste special punya window ni. Nampak kan? Dan kita, yang lain jangan kacau, klik dekat transpose. Okay, klik pada transpose. Lepas tu okey. Baru dia jadi ke bawah. Nampak? Paste special. Transpose. Okey, boleh? Boleh. Terus, okey. Baik. Seterusnya kita nak ambil line yang kedua, kita nak bubuh kat bawah 88 ni. Sama juga, highlight dulu baris yang kedua. Lepas tu copy. Ctrl C lah nak cepat. Ataupun right click, copy, ataupun ada di ikon kita ni copy. Boleh je. Lepas tu tak kita punya tempat 88 di bawah dia. Ini pergi paste special. Transpose. Okey. Okey. Buat cara yang sama untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga pun sama juga. Copy dulu. Lepas tu letak di bawah 94 tu. Paste special. Transpose. Siap lah. Tapi data ni belum disusun. Belum disusun menaik atau menurun. Kalau tengok tu di bawah dia 89. Padahal kita punya nilai tertinggi kita adalah 94. Semua dah dapat belum yang ni? Saya dah. Dah Okey, baik. Seterusnya kita nak susun dia ascending order. Okey, nak susun dia ascending order. Highlight semua data kita tadi daripada atas sampai bawah. Highlight kan sampai bawah. Daripada atas sampai bawah. Okey, pergi kepada data. Nampak tak? Dia ada A to Z, dia ada Z to A. Kalau A to Z ni, sort smallest to largest. Daripada kecil ke besar. Kalau Z to A ni pula, largest to smallest. Ini descending order. Ini ascending order. Okay. So, jangan ambil yang kedua ni. Yang kedua ni kalau sort dan terkelit, dia ada banyak yang column lah. Ini tak perlu. So kita ambil yang pertama je, A to Z. Jadi baik. Jadi ingat dah dulu, selepas kita susun data ni menaik, kita nak cari median, apa kita buat? Satu cara kita potong atas, potong bawah, potong kan. Sampai tinggal tengah-tengah yang tak potong tu. Betul tak? Itu dulu. Betul. Itu dulu kita buat. Tapi kalau data tu beratus, takkan nak buat macam tu. Boleh tu boleh lah, tapi lambat lah. Kan? Jadi sekarang ni, betul siapa cakap tadi tu, kita bukan ambil 30 tau. Kita kena ambil formula dia N tambah 1. Lepas tu baru bahagi 2. N kita tu adalah 30. 30 tambah 1 berapa?
31 bagi 2. 15.5. 15.5. Jadi bila 15.5 maknanya data je antara 15 ke 16. Betul. Dia bukan ambil 30. Kalau 30 bahagi 2 dapat 15. Dia jatuh yang ke 15 lah. Tapi nanti saya ambil 15, 16 macam tu. Benar boleh kalau data ada 30. Cuma kalau dia ambil bilangan 30 bahagi 2 mau dapat 15. Mana boleh ambil 15 dengan 16? Kena ambil 15 lah. Okey. Kalau data kita 31. Kalau data kita 31. Kalau buat cara tadi tu maknanya di antara 15 ke 16 lah 15.5. Tapi sebenarnya 31 tambah 1. 32 bahagi 2 dapat 16. Data ke 16. Tu beza dah. Saya dah lupa formula. Okey, tak apa. Kita letak bilangan. Tak senang. Tadi berat. Tak bilangan, macam dah kita pernah buat hari tu kan, saya dah beritahu tak? Tekan 1, tekan 2. Okey, highlight. Double click. Itu satu cara. Itu baru satu cara. Okey, cara yang kedua. Satu dua juga. Highlight je. Highlight pula. Drag. Letak mouse kita tu sebelah kanan ujung, drag sampai bawah. Jadi juga cara nak buat number. Satu lagi cara, kita tak payah buat number 1, tak buat number 2, buat number 1 je. Klik pada number 1 tu, letak juga, tapi di sini kena tekan control. Nampak dia nak tambah kecil kan? Baru drag. Control jangan lepas. Sampai habis baru lepas. Tu kita boleh buat. Okey. Ataupun di sini contoh lah kalau kita nak buat sipel lah, sipel 2 kan. Kita type 2, type 4. 2 darab 1, 2 darab 2. Lepas tu yang ni double click je. Dia baca 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ni specialnya Excel. Wow. First time tengok. Okay. Kalau 3, sini 6. Okay, highlight dulu, double click. 3, 6, 9, 12. Ni buat sipel. Boleh ya? Time tahu Nombor tadi 1, 2. Okay, jadi tadi kita kata dia punya formula untuk mencari median N tambah 1. N tu adalah bilangan data kita 30. 30 tambah 1, 31. 31 bahagi 2, 15.5. Maknanya data kita mesti duduk di antara ni. 15.5 tengah-tengah ni. Jadi 80 tambah 81 baru bagi 2. Berapa dapat? 161. Okey, bagi 2. Tengok pun tahu dah. Median kita 80.5 lah. Secara biasa. Susun data lu ataupun potong sampai tengah-tengah tu tak potong lah. Tarik kawan lah, kita tarik kawan. Dipotong tu kalau data tu sikit okey lah, data tu banyak tengok dah kan. Jadi ini cara kita nak susun bernaik ni boleh buat secara stem and leaf. Stem and leaf tu kita boleh susun data tu dia naik lebih senang lah. Okey, lepas tu kita gunakan Microsoft Excel. Dia ada di sini kita pakai, boleh pakai data yang asal ataupun data tak ada asal. Okey, sama juga letak dekat tempat kita nak letak media ni, pergi kepada formula
ambil fx, insert function, cari median. Kalau dah ada dalam most recently used, pakai aja. Kalau tak ada lagi, cari dekat all ataupun statistical. Dah. Nampak tak median? Dah. Okey. Tadi juga kalau ada benda dalam ni, delete dulu. Delete dulu, lepas tu baru highlight. Data asal pun boleh, data baru pun boleh. Tu, dia naik terus jawapan. Maksudnya komputer ni dah susun, dah siap dah dalam kepala dia. Okey je lah. Dapat ni lagi cepat lah kan. Tak ada susun data pun okey pada dalam Excel. Dia susun siap-siap dah. Tapi tadi kalau kata 30 bahagi 2, 30 bahagi 2, 15. Jadi kita akan ambil 80 aja lah. Tak betul? Memang tak betul lah. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. So yang ini sheet pertama ni kita rename data tak terkumpul. Senang nak check nanti ya. Save tau, yang tak save pula. Sekian ni, terima kasih.